Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali semula dalam Tazkirah Zuhur Majlis Mujahidin. Dan insya-Allah pada hari ini saya berkongsi dengan tajuk wasiat Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin bab cabaran zaman sekarang. Baik, sebelum itu mari kita baca selawat Nabi supaya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pembukaan majlis ilmu insya-Allah. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى صلوات الكريم شهرا وهولا ألف ألف على رسول المعلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah sama-sama mungkin baca selawat dan baca doa. Mudah-mudahan apa yang saya berkongsi dengan para penonton yang menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, insya-Allah kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tabil khair, wa la hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah dalam kitab ni terangkan bahawa cabaran zaman sekarang iaitu itu berat tuan-tuan puan-puan. Dan kita ketahui bahawa cabaran itu berbagai. Dan sebagai seorang anak, kita cabaran kepada ibu bapa, kepada teman-teman, dan begitu juga dengan keadaan dengan teknologi tinggi disalahgunakan dalam maksiat, dan begitu jugalah, dan begitu banyak sekali yang mungkin senang untuk diakses ataupun senang untuk dibuatnya, tetapi seperti terangkan dalam hadis yang kita ini mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Ala wa innal jannata hufat bil makarihi wa innan nara hufat bil syahawat. Artinya, perhatikan sesungguhnya syurga itu dikelilingi oleh pelbagai kesukaran. Sedangkan neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang menarik, itu syahwat. Rasulullah SAW juga bersabda, Ala wa innal jannata hazanun bi rabawatin ala wa innan nara sahlun bi sahwat. Artinya, perhatikan bahawa jalan ke syurga itu penuh dengan rintangan dan liku-liku. Sedangkan jalan ke neraka sangat mudah dan rata. Maka ditambahkan lagi dengan kenyataan bahawa manusia adalah makhluk yang lemah, dan kita mengatakan sedangkan zaman sekarang ini semakin susah dan rumit. Urusan agama pula terus mundur, manakala kesempatan pula berkurangan, manusia disibukkan dengan urusan dunia, sedangkan umur manusia terlalu pendek. Allah Subhanahu Wa Taala adalah penguji yang amat teliti, memandangkan kematian semakin dekat, manakala perjalanan yang harus ditempuh sangat panjang, maka satu-satunya bekal yang ada adalah taat. Dan kita mengatakan waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Jadi beruntung dan berbahagialah orang-orang yang taat. Sebaliknya, rugi dan celakalah ke atas mereka yang enggan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita ketahui bahawa taat itu kepada Allah Subhanahu wa Taala, iaitu taat tidak akan berhasil tuan-tuan dan puan-puan tanpa ilmu
dan amal. Saya ulang lagi, taat tidak akan berhasil tanpa ilmu dan amal. Baik, seterusnya dalam kitab ini mengatakan kesimpulannya terlalu sedikit orang-orang yang menempuh jalan ini yang berjaya mencapai tujuan dan apa yang dikejarkan, maka mereka yang berhasil itu adalah orang-orang yang mulia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk makrifat dan mahabbah, iaitu cinta kepadanya. Allah juga memelihara dan memberi taufik kepada mereka dengan keredaannya. Harapan kita ialah semoga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita bersama golongan orang yang beruntung dan memperoleh rahmatnya. Memandangkan sedemikian rupanya jalan menuju ke arahnya, maka kami pun, kata penulis ataupun kitab ini mengatakan, merenung dan berfikir panjang tentang bagaimanakah cara terbaik untuk menempuhnya dan apakah saranan yang diperlukan. Mudah-mudahan dengan ilmu dan amal serta taufik ilahi, seseorang itu dapat menempuhnya dengan selamat dan tidak terhenti atau terpedaya dengan rintangan yang ada sehingga termasuk dalam golongan orang yang binasa. Na'udzubillah. Maka diterangkan dalam kitab ini juga bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul amalin wal amalu tabi'uh. Ilmu adalah iman kepada amal dan amal adalah makmumnya. Ini poin yang kedua dan ketiga, iaitu ilmu dan amal. Dan kitab ini mengatakan, hadis Rasulullah dia kata ilmu adalah imam kepada amal dan amal adalah makmumnya. Alasan kita mengatakan alasan bahawa ilmu adalah inti atau asas yang perlu didahulukan ialah ibadat akan berhasil dan benar. Bukanlah kita sepatutnya mengetahui siapa yang patut disembah sebelum kita menyembahnya. Apa akan jadi jika kita menyembah sedangkan yang kita sembah itu belum kita tahu, iaitu asma, iaitu nama, dan sifat zatnya. Mungkin siapa yang dah belajar sifat 20 serta sifat wajib dan mustahil baginya. Ini kerana kadang-kala seseorang mengiktikadkan sesuatu yang tidak layak baginya, maka ibadat yang demikian itu akan sia-sia. Maka diterangkan dalam kitab ini, contohnya terdapat sebuah cerita mengisahkan tentang dua orang lelaki yang seorang adalah orang yang berilmu. Itu yang pertama, yang tidak pernah beribadat. Ini ada ilmu tapi tak pernah beribadat. Yang kedua, dan seorang lagi adalah orang yang tidak ilmu tetapi menjalankan ibadat. Ini orang rajin ibadat tapi tak ada ilmu. Kemudian keduanya diuji oleh seseorang tentang beberapa kadar kejahatan bagi kedua orang tersebut. Maka si penguji itu pun mendatangi keduanya dengan mengenakan pakaian yang megah. Dan kita kata dia berkata kepada orang yang rajin beribadat, orang yang beribadat tapi tak ada ilmu. Dia kata, wahai hambaku, aku telah mengampuni seluruh dosamu, maka sekarang engkau tidak perlu beribadat lagi. Kata ahli ibadat menjawab, oh itulah yang aku harapkan darimu ya Tuhanku. Ahli ibadat menganggap si penguji sebagai Tuhan sebab dia tidak mengetahui sifat-sifat sebenar Tuhannya. Maka dia tak ada ilmu dan tidak belajar, tapi dia hanya beribadah, dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana syaitan boleh menipu seseorang itu kerana dia boleh menyerupai berbagai-bagai dalam mimpi ataupun boleh mengatakan berbagai-bagai kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya sang penguji mendatangi seorang yang berilmu pula. Yang ketika itu dia sedang minum arak. Dia ada ilmu, tapi dia buat benda yang haram, dia minum arak. Dan penguji itu berkata, wahai manusia, Tuhanmu akan mengampuni dosamu. Dengan geram dia menjawab, yang ada orang ilmu, kurang ajar, sambil mencabut pedangnya, engkau fikir aku tidak kenal siapa Tuhan? Demikianlah, orang yang berilmu tidak akan mudah tertipu. Dan sebaliknya orang yang tidak berilmu begitu mudah tertipu dan terpedaya. Kini jelas bahawa setiap hamba Allah harus memiliki ilmu dan menjalankan ibadat dengan menggunakan ilmu sebagai inti atau asas yang perlu diutamakan. Baik, kita ulas semula yang 3 poin yang penting dalam yang saya berkongsi. Pertama, taat. Taat pada perintah Allah. Tapi kalau taat jika tidak ada ilmu, maka ia adalah sia-sia saja. Kedua, iaitu ilmu sebagai imam untuk amal dan amal menjadi makmum kepada
ilmu. Maka diterangkan di sini ataupun saya kiaskan untuk apa yang saya belajar dahulu, saya untuk senangkan para penonton atau untuk memahami, iaitu apabila ilmu itu dikawinkan dengan amal, ia akan menjadi ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu bila seorang itu ada ilmu, dilakukan, diamalkan dan dia tahu apa yang dia buat di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tahu rukun, contohnya rukun solat, ya, ataupun sunat, maka dia dapat solatnya itu dia dapat buat dengan baik. Maka Allah akan berikan pahala yang besar dan apalagi dengan keadaan khusyuk. Masya-Allah, ya tuan-tuan dan puan. Maka pentingnya ilmu itu dan beramal, ya. Kalau contohnya yang diterangkan tadi, saya ingatkan semula dan kita mengatakan ada ilmu tapi tidak beramal, ia adalah sia-sia sahaja. Dan begitu juga orang yang beribadah tanpa ilmu, begitu juga dia takut tertipu oleh syaitan dan orang yang hendak menipu mereka, ya. Maka di sinilah saya berkongsi dengan para penonton, semoga ia menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita terus mencari ilmu dan beramal, ya, supaya kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menarik nafas yang akhir kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sampai di sini dahulu saya berkongsi dengan para penonton. Kita akan sambung lagi pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.